Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dosa-dosa kamu akan digugurkan. Sesungguhnya Nabi kata, setiap kali kamu mengambil wuduk, maka akan keluarlah segala dosa-dosa daripada setiap wajah-wajah kamu, daripada setiap celah jari jemari kamu sehingga titisan air yang terakhir. Akan keluarlah dosa-dosa daripada celah-celah jari kaki kamu sehingga titisan air terakhir. Nabi sebut dalam hadis tu panjang tu, Nabi sebut seluruh anggota wajib wuduk. Yang mana setiap kali kita ambil wuduk akan digugurkan Allah dosa-dosa kita. Sebab itu, tak kala kita ambil wuduk, kita kena datangkan rasa khusyuk ketika berwuduk. Itulah pintu kepada khusyuknya salat. Orang yang ketika ambil wuduknya lalai, dia akan membawa hati yang lalai itu sehinggalah masuk dalam salat. Orang yang ketika wuduk lagi, dia dah mula khusyuk, dia dah bawa hati khusyuk tu dah bawa ketika wuduk lagi. Dia dah tak perasan dah kiri kanan. Dia ambil wuduk walaupun suara tak keluar, tapi setiap kali dia basuh muka, dia datang, Ya Allah, bagilah wajahku bercahaya, Ya Allah. Bila komo-komo tu dalam hati tu berdoa. Doa ni tak semestinya lafaz. Allah dengar apa yang ada dalam hati kita. Tak payah lafaz pun tak apa, dalam hati je. Ketika kita berkomo dalam hati, Ya Allah, bersihkanlah lidahku ni, Ya Allah, daripada mengumpat daripada dosa-dosa, Ya Allah, melalui lidahku. Dalam hati tu terlintas doa tu. Allah dengar apa yang kita minta tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Begitulah, sampailah sudah kita ambil wuduk, kita je tak nampak. Tapi Nabi sebut, setiap kali anggota wuduk itu sedang digugurkan Allah dosa-dosa. Bayangkan tuan-tuan puan, muslimin muslimat sekalian, betapa cintanya Allah kepada kita. Betapa cintanya Allah kepada hamba-Nya. 5 kali sehari Allah tidak akan biarkan kita berjalan di atas muka buminya dalam menanggung beban dosa. Antara waktu subuh kita solat, ambil wuduk, kita dibersihkan Allah dosa kita. Kemudian antara subuh hingga ke zuhur, banyak mana kita buat dosa. Banyak mana kita buat dosa. Tapi tak kali kita mengambil wuduk, maka gugurlah dosa-dosa kita. Betapa baiknya Allah. Dosa apa? Dosa kecil. Dosa besar? Dosa besar. Tuan-tuan puan-puan macam ni. Dosa besar ini memang dosa yang dijanjikan neraka. Itu dosa besar. Ia datangnya daripada dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi. Kadang-kadang seharian kita mungkin kita selamat daripada dosa besar. Tetapi tidak ada manusia yang selamat daripada dosa kecil. Kita selalu berterusan dalam membuat dosa kecil. Jadi betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah buat satu instrumen, satu alat, satu proses yang mana diwajibkan kita melalui proses tersebut. 5 kali sehari. Antara waktu subuh hingga waktu zuhur. Tempoh masa tersebut kita sangat terdedah kepada dosa-dosa kecil. Macam-macam lah perasaan yang buruk dalam hati kita, percakapan kita ke, buang masa tu dosa kecil, buat benda lalai tu dosa kecil, fikir yang bersangka buruk pada Allah dosa kecil, kita melewatkan macam-macam lah bentuk dosa kecil. Jadi bila antara subuh dengan zuhur tu ada banyak dosa kecil, tak kala kita mengambil wuduk, tapi dengan syarat wuduk yang kita ambil dengan khusyuk. Yang mana seketika ambil wuduk kita mau ampun dengan Allah. Basuh tangan, basuh muka dan semuanya, digugurkan dosa. Antara zuhur sehinggalah asar, kita juga ada buat dosa yang lain. Antara zuhur dan asar. Bila asar ambil wuduk, Allah gugurkan lagi dosa kita. Antara asar hingga maghrib ada dosa pula, Allah gugurkan dosa kita. Kemudian antara maghrib sehinggalah isyak ada dosa pula. Dan sehingga maghrib sehingga tidur. Sebab itu disunatkan. Ini hadis yang sahih. Sunnah Nabi SAW antaranya, sebelum tidur berwuduk terlebih dahulu. Sebab biarlah tidur dalam keadaan digugurkan dosa-dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidur dalam keadaan tenang, sebab kemungkinan besar kita tidak akan bangun lagi. Kemungkinan besar tidur itu adalah untuk selama-lamanya. Kita bangun di alam yang lain, bangun di alam barzah. Kemungkinan besar itu boleh berlaku. Sebab itu sunnah Nabi sebelum tidur ambil wuduk. Sebab antara isyak dengan sebelum tidur tak ada dah solat yang lain, maka ambil wuduk sebelum tidur. Dan kalau kita ambil wuduk sebelum tidur kemudian bersentuh dengan suami, tak ada masalah. Bersentuh dengan suami tak ada masalah. Bukan kena ulang balik solat itu dan tidur dalam keadaan berwuduk. Bukan itu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya di sini adalah bila kita tidur, sebelum tidur ambil wuduk, dah tersentuh, dah batal pun wuduk, tidak mengapa. Sebab kita faham bila tidur pun wuduk automatik akan batal. Subhanallah, Allahu Akbar. Saintis kaji tentang keajaiban wuduk kepada tubuh badan umat Islam. Apa berlaku ketika proses wuduk berlaku? Memang hebat tuan-tuan prosesnya. Kajian dari sudut kesihatannya, dari sudut kulitnya. Sebab itu kena gosok. Berlaku proses kimia ketika gosok. Dan kenapa 7 anggota wuduk tu saja yang wajib? Kenapa muka? Kenapa tangan hingga ke siku?
Kenapa diwajibkan kaki? Kenapa bahagian kepala? Kalau saya baca dari sudut kajian kenapa kepala, perasan tak muslimin muslimat sekalian? Bila kita stres kat mana? Pergi ke kepala. Bila kita marah, panas tu dia pergi kat kepala. Kenapa kepala? Subhanallah, memang ada berlaku proses yang berlaku perubahan pada tubuh badan, dan otak bahagian depan kita ni, nama BSC ni, situlah tempat mengawal apa yang kita fikir, apa yang kita cakap. Nah, tempat kawalan otak bahagian depan kita ini adalah otak yang membezakan kita dengan binatang. Cerita ni jadi panjang, minta maaf sebab ada perkara yang lain lagi saya nak share pada tengah hari ni. Saya tak boleh nak cerita panjang, tetapi begini kesimpulannya. Setiap kali kita membasuh kepala kita, umpama inilah tempatnya bila kita basuh 5 kali sehari, 3 kali gunakan air, kita sedang meredakan baran ataupun panas badan kita. Subhanallah. Setiap kali 5 kali, saya perasan tak kalau demam kita letak air dekat tangan ke? Kita letak kat kaki ke? Kita letak kat mana? Kita akan letak dekat kepala. Dan kenapa letak di kepala? Kerana haba dalam badan kita bila panas, bila demam, dia terkumpul di kepala. Subhanallah. Sekarang cek pun kan dekat kepala, tapi ada juga cek, boleh dicek di tangan dan sebagainya. Tapi nak sebutnya, dalam badan kita ni ada api apa? Api kemarahan. Semua orang ada api kemarahan. Tak ada manusia di dunia ini boleh buang marah. Marah adalah fitrah yang Allah ciptakan secara fitrah dalam tubuh badan kita. Ada orang marah dia boleh dikawal. Ada orang marahnya tidak boleh dikawal. Bila marah dia keluar perkataan kesal. Bila marah dia baling apa semua dan sebagainya. Hari itu ada seorang mu'alaf baru masuk Islam 4 bulan. Baru masuk Islam 4 bulan. Saya jumpa depan, saya buat live. Dia cerita selepas dia masuk Islam dengan sebelum dia Islam ada perubahan yang besar. Dia kata yang saya perasan, boleh tengok balik live saya dibanting masa tu dengan orang baru masuk Islam 4 bulan. Umur dia dah 40 lebih. Dah ada anak, dah kahwin apa semua. Baru masuk Islam 4 bulan. Dia kata, Ustazah, sebelum saya masuk Islam, saya pemarah. Sebelum masuk Islam, saya pemarah. Kalau saya marah, saya akan baling barang. Saya akan pukul. Isi saya tahu bagaimana keadaan saya sebelum masuk Islam. Tapi alhamdulillah selepas saya masuk Islam, saya tak tahu macam mana. Tapi saya jadi lebih tenang. Saya lebih sabar. Saya dah tak marah-marah seperti dulu. Antaranya adalah hikmah besar ketika proses kita mengambil wuduk, apabila kita membasuh kepala, api bara kemarahan dalam badan kita sentiasa disejukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Api lawannya adalah air. Sebab itu Nabi SAW bersabda, marah itu daripada api dan padamkanlah ia dengan air. Nabi sebut apabila kamu marah, maka ambillah wuduk. Subhanallah. Itu hadis Nabi ya. Nabi sebut apabila kamu marah, maka ambillah wuduk. Subhanallah, Allahu Akbar.